kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Apalah ni tak boleh dimakan, ini tak boleh makan. Nah, tengok. Aku tak cakap untuk kaum awam. Mengapa kau masuk dalam kajian ini? Mengapa kau ikut sarahan ini? Sesiapa yang kaum awam, yang paham awam, jangan ikut kajian ini, jangan tengok, jangan saksikan. Aku tidak pernah ikhlas, tidak pernah reda. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok. Sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Nah, dia tak paham kan? Dia masuk, tengok dah komen yang tak baik. Ada lagi, masuk saja langsung cakap yang tak baik. Belum dengar lagi, belum paham lagi, sudah tak suka, sudah cakap macam-macam. Kan kamu tak dipanggil tengok kajian ini, tidak dijemput untuk menyaksikan kajian ini, tidak kan? Mengapa gaduh? Kan? Banyak kali saya cakap, ini kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, ya. Babnya yang dikaji adalah bab kesucian, ilmu kesucian. Kenapa mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Kenapa kita mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Sesiapa yang nak kehendak daripada Allah, kodrat iradat Allah, mesti suci. Ini paham kami orang-orang bab kesucian. Kami tak makan benda yang bernyawa, tak makan benda yang berdarah, tak makan benda yang pandai berak, tak makan binatang, tak makan hewan. Kenapa? Kerana darah itu diharamkan. Bukan daging yang haram. Bukan. Kamu kalau mau makan daging, berpulanglah. Tak gaduh pun kami, tak paksa pun. Ini bab kesucian, bukan untuk bab awam. Kalau di dalam bab awam, saya tahu, saya dulu orang awam. Saya dulu orang syariat. Paham saya. Saya dulu belajar syariat, tarekat, belajar hakikat, belajar makrifat, paham saya. Ini bukan untuk kaum syariat, tarekat, hakikat, makrifat, bukan. Jadi jangan gaduh, jangan kacau bab kesucian ini. Tak panggil pun kau tengok bab ni, tak panggil pun. Kenapa masuk di YouTube? Murid saya ni banyak yang jauh-jauh, tak boleh datang jumpa. Jadi masuk di media YouTube. Bukan untuk hang tengok. Hang pergi tidur saja lagi bagus. Kan? Buat apa nak buang masa? Betul tak? Yang hang komen macam-macam ini itu ke, ini nak condemn orang, buat apa? Lagi bagus? Tidur. Internet tak habis, duit tak rusak, tak luar. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rabbul Izzati wa Muhammadur Rabbul Alamin wa Nabi rahmatan lil alamin wa adamu amirul mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا سلام سلمنا بحق محمد برحمة محمد بهداية محمد على أمة واحدة بشفاعة محمد على أمة واحدة أمة لا إلى كلمة الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توجه حيث شئت فإنك منصور يا حفيظ يا وكيل يا ذات المحضي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله بسم الله إنا لله وإنا لله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدنا محمد رسول الله السلام عليك يا سيدنا محمد كريم الله السلام عليك يا سيدنا محمد ولي الله السلام عليك يا سيدنا محمد حبيب الله السلام عليك يا سيدنا محمد حق الله السلام عليك يا سيدنا محمد زحير الله السلام عليك يا سيدنا محمد بطين الله السلام عليك يا سيدنا محمد سير الله السلام عليك يا سيدنا محمد سيف الله السلام عليك يا سيدنا محمد شريعة الله السلام عليك يا سيدنا محمد طريقة الله السلام عليك يا سيدنا محمد حقيقة الله السلام عليك يا سيدنا محمد معرفة الله السلام عليك يا سيدنا محمد كلام الله السلام عليك يا سيدنا محمد شهادة الله السلام عليك يا سيدنا محمد غيب الله السلام عليك يا سيدنا محمد حق الله الحق وجهك الباطل إن الباطل كان زهوقا السلام عليك يا سيدنا محمد أسماء الله السلام عليك يا سيدنا محمد أفعال الله السلام عليك يا سيدنا محمد صفات الله السلام عليك يا سيدنا محمد ذات الله ذات الحق ذات المحبوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا روح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا روح صحابة رسول الله وكرابة رسول الله كلهم أجمعين رضي الله عنه السلام عليك يا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه السلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه السلام عليك يا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه السلام عليك يا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه السلام عليك يا سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه السلام عليك يا ملائكة المقربين كلهم أجمعين السلام عليك يا سيدنا جبريل ملائكة الله السلام عليك يا سيدنا ميكائيل ملائكة الله
Assalamu alayka ya Sayyidina Israfil malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Isra'il malaikatullah. Assalamu alayka ya waliyullah. Assalamu alayka ya ahlullah kulluhum azma'in. Assalamu alayka ya ahlul ilmullah. Assalamu alayka ya ahlullah karamatullah barakallah fi ilmullah. Assalamu alayka ya Ahmad minallah. Assalamu alayka ya Ahmad minallah aminallah fi ilmullah fi hadratillah fi madratillah ad-dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana Ahmad minallah aminallah. Wassalatu Sayyidina Ali ibni Abi Talib karamallahu wajha ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ilmullah. Assalamu alayka ya ruh abaina wa ummina. Assalamu alayka ya ruh minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Barakallah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi subhanallah. Bismillahi alhamdulillah. Bismillahi la ilaha illallah. Bismillahi sanatul Sayyidina Ali ibni Abi Talib karamallahu wajha ala sanatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karamah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ilmullah. Ashhadu an la ilaha illallah il-ghalib Ali ibni Abi Talib karamallahu wajha nadi Ali Fatimah binti Asad kullu hammin wa ghammin sayan jalim min nurwan wa yazidukum quwwat illa quwwatikum wa la tatawallaw muzrimin. Wa qul jaa al-haq wajhakal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul jaa al-haq wajhakal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul jaa al-haq wajhakal batil innal batila kana zahuqa. Inni ana sanatu Sayyidina Ali fi ilmullah. Inni ana Ahmad minallah aminallah. Asyara'atu Rasulullah. Wat-tariqatu Rasulullah wal hakikatu Rasulullah wal ma'rifatullah ala kalamullah wa sahadatullah fi rayyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu bisilmi kaffah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu bisilmi kaffah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu bisilmi kaffah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, muslimat, mukminin, kaum ahli kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Assalamualaikum ya ahli keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, salam suci, salam hati yang suci, salam pikiran yang suci, salam perkataan, penglihatan, pendengaran yang sentiasa suci, perbuatan yang suci, langkah yang suci, hayalan yang suci. Wahai anak cucu Adam, wahai diri manusia, wahai kaum muslimin, muslimat, kaum mukmin, sungguh-sungguh aku bersumpah, sungguh-sungguh benar-benar atas kehendak Allah, kudrat dan iradat Allah. Sungguh-sungguh diri Tuhan kamu dan Tuhanku juga sentiasa suka, sentiasa mengenal, sentiasa kasih, sentiasa sayang, sentiasa memperhati kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya sendiri terlebih dahulu. Sungguh-sungguh benar bahwasanya diri Tuhan kita, sungguh-sungguh diri Allah, sungguh-sungguh Allah Urab, sungguh-sungguh Allah Asma Urab, sangat sentiasa suka, sangat cinta, sangat kasih kepada diri yang sentiasa mensucikan, yang sentiasa suci, yang sentiasa mensucikan hatinya, yang sentiasa mensucikan diri zahirnya, diri batinnya, yang sentiasa mensucikan perkataannya, yang sentiasa mensucikan pikirannya, yang sentiasa mensucikan rasanya, yang sentiasa mensucikan perbuatannya, yang sentiasa mensucikan hayalannya. Maksud sentiasa itu berkekalan. Jadi Allah bukan suka kepada yang suci saja. Allah tidak suka kepada yang suci, bukan. Allah suka kepada diri yang sentiasa suci, yang selalu suci, yang berkekalan suci maksudnya. Allah Asma'ur-Rabb sentiasa suka. Allah itu selalu suka, sentiasa memperhati, sentiasa sayang kasih kepada diri yang sentiasa, yang selalu mensucikan kulu jasadnya, kulu zahirnya, kulu batinnya. Inilah yang dimaksud udkhulu bisilmi kaffah. Ini yang bermakna udkhulu bisilmi kaffah, kaffah keseluruhannya. Yang mana keseluruhan itu 7 indera, 9 ilmu, 7 lapis ruh, 7 lapis nyawa, 7 lapis jiwa, 7 lapis hati, 7 lapis rasa pada diri. Zahir nyata, diri batin itu menyatakan diri zahir. Diri zahir itu sentiasa nyata kepada diri yang batin. Disaksikan diri zahir itu oleh diri batin. Maka menyaksikanlah diri rahasia itu. Jadi udkhulu bisilmi kaffah itu sentiasa suci keseluruhan kulu jasad, kulu jasmaniyah, kulu nuraniyah, kulu ruhaniyah, kulu rabbaniyah.
Udkhulu, masuklah kamu ke dalam kesucian. Udkhulu kaffah, masuklah keseluruhan kamu kepada kesucian diri, kesucian hati, keseluruhan hati itu, keseluruhan rasa itu, keseluruhan pemikiran dari mulai akal, hayalan, pikiran, ilmu Allah itu masuk ke dalam Islam. Maksud masuk ke dalam Islam itu selamat keseluruhannya. Udkhulu bisilmi kafah, keseluruhan jasmaniyah, nuraniyah, rohaniyah, rabbaniyah itu selamat. Udkhulu bisilmi kafah itu keseluruhannya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, itu selamat maksudnya. Udkhulu bisilmi kafah. Kafah kau, tenggelam kau dalam kesucian. Lebur kau dalam kesucian. Tiada lagi diri kamu sehingga yang suci saja yang ada. Tiada diri kamu yang ada nur kesucian. Jasmani yang suci yang ada. Nurani yang suci. Rohani yang suci. Rabbani yang suci. Tiada dirimu. Tak ada dirimu. Yang ada diri yang suci semata-mata. Udkhulu bisilmi kaffah, makna dalam bab kesucian, dalam ilmu kesucian. Sehingga tiada diri yang zahir, tiada diri yang batin. Sehingga yang ada diri syirullah. Tenggelam diri kamu, fana diri kamu dalam kesucian. Semata-mata yang nyata, yang wujud, yang ada adalah diri sebenar-benar diri. Diri rahasia itulah yang nyata. Tiada lagi zahir dan batin. Tidak nyata lagi zahir, tidak nyata lagi batin, kecuali diri sebenar-benar diri yang sentiasa suci itu. Maka satu, tunggal, esa, tiada lagi perbedaan, tiada lagi perumpamaan, sehingga nyata, dua sama, tiada berbeda, esa. Ketika dua sama esa itu, maka kami tiada berbeda. Sehingga menyaksikan kami itu disaksikan oleh dua yang sama, bersama-sama menyaksikan yang tunggal itu. Kami yang bersaksi menyaksikan dua yang sama, disaksikan oleh yang tunggal. Tiada kau melainkan aku yang menyaksikan tunggal diriku, nyata pada dirimu dua yang sama, ruh dan jasad. Ruhaniyah, nyata pada jasmaniyah itu. Tiada kau berbuat, melainkan aku yang berkata-kata untuk perbuatanmu. Kudrat iradatku nyata kepadamu, wahai diri yang sentiasa suci. Tiada lain perbuatan af'al kepada dirimu, wahai diri yang sebenar-benar diri. Aku nyata senyata-nyatanya pada diri rahasia kamu, diri yang sentiasa suci. Itulah af'al diriku, wahai diri yang suci. Sungguh-sungguh nyata af'al diriku, ketika diri sebenar-benar dirimu itu sentiasa suci. Sungguh-sungguh nyata sifat diriku kepada diri sebenar-benar diri. Engkau yang bernama Syirullah. Kenyataan pada diriku. Sehingga tiada yang lain kecuali diriku saja. Lebur dalam kesucian, fana dalam kesucian, baka dalam kesucian. Itulah kenyataan diriku. Maka bernama Allah, beraf'al Rasulullah, bersifat Muhammadur Rasulullah, berzat laisya,
Tiada nyata pada dirimu, wahai diri manusia yang tidak pernah mau suci. Tiada nyata asmaku, wahai anak cucu Adam yang tiada suci. Tiada nyata sifat diriku, wahai anak cucu Adam yang tiada mau suci. Tidaklah pernah nyata dirimu apabila dirimu tidak suci. Kerana tiada yang mau menyaksikan dirimu, wahai diri yang kotor. Wahai anak cucu Adam, ketahuilah asal kejadianmu daripada diri yang maha suci. Wahai manusia, sadarlah engkau. Ketahuilah wahai diri. Tiada diri sebenar-benar diri yang bukan dari tajallinya, yang bukan dari zahirnya diri yang maha suci. Tiada diri nyata, tiada diri sempurna, tiada diri wujud, melainkan kenyataan diri yang maha suci. Melainkan kenyataan sifat zat diri maha suci itu yang sebenar-benar zahir pada diri sebenar-benar diri bernama syirullah. Itulah sebenar-benar dirimu yang bernama, maka esok di kemudian hari apabila sumpah ikrar ditanyakan kesaksian pada dirimu itu, maka ketika kau belum zahir, ketika kau belum berjumpa dunia yang fana, kau belum melihat dunia yang fana, ketika itu kau tiada dinamakan. Ketika itu kau tiada sebutan. Ketika itu kau tiada boleh disebut. Ketika itu kau tiada boleh disebut, itu maksudnya kau tiada bernama. Ketika itu kau belumlah sesuatu yang boleh disebutkan. Ketika itu kau sesuatu yang belum boleh dinyatakan. Maksud yang belum dinyatakan, kau itu tiada nyata. Kau tiada bernama. Belum ada pemanggil dirimu. Belum ada penyata dirimu. Maka ketika makam hadratillah, makam rahimakullah, kau dalam rahimakullah, kau dalam kebahagiaan, kau dalam kesucian, kau di makam kesucian, kau yang bernama, itulah pemanggil diri. Itulah esok kau disaksikan. Itulah esok kau dibangkitkan. Itulah nama sebenar-benar nama yang esok dipanggil oleh diri Tuhanmu. Yang esok kau dibangkitkan dari tidurmu. Yang esok diminta persaksianmu dengan nama sebenar-benar dirimu itu. Dengan nama sebenar-benarnya kesaksian dirimu itu. Dengan nama pemanggil penyebut diri sebenar-benar dirimu itu, yang semasa kau dalam rahimakullah, yang semasa kau belum dizahirkan, ketika kau belum menjadi manusia yang sempurna, kau tiada lagi bernama, maka kau dipanggil. Itulah yang dikenal diri Tuhanmu. Itulah penama diri sebenar-benar diri. Itulah nama syirullah, asma syirullah. Ini asma syirullah tidak boleh kau gunakan. Tidak boleh kau zahirkan. Tiada apa-apa bermakna pada dirimu. Tiada apa-apa berguna pada dirimu. Tiada apa-apa manfaat pada dirimu apabila dirimu tidak pernah mau suci. Apabila diri zahirmu, diri batinmu tidak pernah mau kau sucikan, maka tiadalah penama sebenar-benar dirimu. Maka tiadalah kenal diri Tuhanmu kepada dirimu yang tiada bernama itu.
maka kau tidak pernah wujud, kau tidak pernah nyata. Karena tiada pemanggil diri sebenar-benar dirimu. Kekotoran demi kekotoran, kejahilan demi kejahilan, sedikit demi sedikit sehingga menumpuk di dalam diri yang zahir, menutupi diri batinmu itu, maka tiada nyatalah diri sebenar-benar dirimu. Tiada kasab pada diri batinmu itu sehingga tak boleh memandang diri zahirmu itu. Tidak nyata kasab pada diri sebenar-benar dirimu yang ditutupi oleh diri batinmu itu sehingga tiada melihat diri zahirmu itu. Itu makanya pandangan zahir kamu itu terbatas. Itu makanya pandangan matamu itu tiada tembus menembus, kau tiada melihat alam barzakh, alam kehadapan, alam yang tidak dikenal dan tidak diketahui yang lain kecuali diri sebenar-benar diri yang sentiasa suci. Inilah jalan kasab, inilah pembuka diri kasab, inilah pembuka pandangan mata batin diri sebenar-benar diri. Tidak boleh kau memandang dengan cahaya apabila diri zahirmu itu tidak pernah suci. Tiada nyata pandangan kasab dan pandangan rahasia itu tidak nyata. Pandangan rahasia itu, pandangan kasab itu, penglihatan kasabillah, ghaibullah itu tidak dapat kau nyatakan. Tidak boleh berfaedah kepada dirimu apabila diri zahirmu itu tidak sentiasa suci. Kau bukan bernama, bukan. Sia-sia kamu wahai anak cucu Adam. Sia-sia wahai kau yang bermaksud, yang mengaku manusia. Sia-sia kau hidup. Aku tidak bosan-bosannya menyampaikan, mentablikkan kepada anak cucu Adam yang mengaku manusia. Sungguh benar, aku bersumpah, aku berikrar. Sungguh-sungguh diri Tuhan kita itu, diri Tuhan kamu dan Tuhanku itu, benar-benar suka, benar-benar kenal, benar-benar kasih dan sayang kepada hanya diri, kepada diri yang sentiasa, yang selalu mau suci, kepada diri yang sentiasa suci, kepada hati yang sentiasa suci, kepada rasa yang sentiasa suci, kepada pikiran yang sentiasa suci, kepada pandangan yang sentiasa suci, kepada pikiran yang sentiasa suci, kepada perbuatan yang sentiasa suci, kepada hayalan yang sentiasa suci. Maka rezeki yang kau dapatkan itu, wahai manusia yang mau suci, daripada diri yang maha suci. Maka qudrat iradat diri yang maha suci itu zahir pada dirimu. Maka kau memandang dengan cahaya diri yang maha suci. Maka kau mendengar daripada cahaya diri yang maha suci. Maka kau memanah, memukul, memegang dengan cahaya diri maha suci. Kau berjalan dengan cahaya diri maha suci. Itulah perjalanan ruhani yang tiada jauh, melintas waktu dan tempat, membuzur ke utara daripada selatan, balik lagi ke utara, melintasi timur dan barat, tasrik wal maghrib. Perjalanan rohaniah yang tidak mengenal waktu dan tempat. Inilah yang dikatakan ghaibullah, menembus alam barzakh, menembus alam yang tidak pernah kau lihat, alam lahut, jabarut, malakut, alam kesucian. Apabila kau ingin masuk, menginginkan tembus menembus di alam ini, alam suci, alam kudus, assalam, tidak pernah kau lihat itu, wahai diri yang kotor,
Tidak pernah kau sampai, wahai diri yang tidak pernah mau suci. Kau tidak mencapai makam yang tertinggi, yaitu makam kesucian, diri zahir, diri batin. Sesungguhnya makam yang tertinggi adalah makam kesucian, makam para rasul, para nabi. Di atas makam waliullah, yaitu makam kenabian, makam mahmudah, makam yang tertinggi. Tiada lagi di atasnya kecuali diri yang maha suci. Apabila esa, apabila satu tunggal kepada diri yang maha suci, maka tiada sempadan bagi dirimu. Maka terbukalah sempadan diri yang maha suci itu, karena dibukakan oleh diri yang maha suci. Inilah pertemuan Isra wal Mi'raj yang dirasakan, yang dilakukan, yang dialami oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Celakalah yang mengada-adakan yang tiada. Celakalah yang mentiadakan yang sudah ada. Wa qul ja'al haq wa ja'akal batil innal batil kana zahuqa. Inilah alam yang tiada selain yang menembusnya, selain yang sampai kepadanya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang diri sesuatu menembus diri yang bukan sesuatu, terbuka sempadan, dikarenakan sentiasa suci, dikarenakan terbukanya hijab oleh diri yang maha suci. Tiada satu pun yang boleh membuka alam kesucian, alam tabir, penglihatan kasab, kecuali daripada diri yang maha suci. Siapapun kau, wahai manusia, tanpa kecuali, kaum Nabiullah, kaum Waliullah, kaum Sufiullah, Ahlullah, semuanya pasti dibukakan. Tidak boleh kau membuka dirimu sendiri di alam kasaf, di alam lahud, di alam malakut, alam kesucian. Kau tidak boleh masuk ke alam lahud wal malakut, alam kesucian, memandang diri yang sebenar-benar diri dengan cahaya diri yang maha suci. Mengapa kau tidak pernah mau sadar yang hayalanmu itu mau sampai ke diri Tuhanmu, yang pemikiranmu akan sampai ke diri Tuhanmu, tapi kau tidak pernah mau suci, kau tidak pernah mau di dalam kesucian, pikiranmu itu tidak pernah mau suci. Wahai manusia, anak cucu Adam, ketahuilah, tiada apa-apa pada dirimu, tiada apa-apa ilmu kepadamu, kalau diri zahirmu tidak pernah mau suci. Sungguh-sungguh diriku juga dibukakan. Tidak boleh, tiada daya upayaku untuk membuka kepada dirimu yang tidak pernah mau suci. Batallah ilmu yang kusampaikan apabila dirimu tidak pernah mau suci, wahai anak cucu Adam. Wahai yang mengaku murid kepadaku, wahai yang berikrar murid kepada diriku, kau tidak akan pernah berjumpa kepada diri yang maha suci. Kau tidak pernah menyaksikan diri yang maha suci, wahai yang mengaku murid kepadaku. Sungguh-sungguh diri yang maha suci itu suka kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Kau tidak akan pernah kembali kepada diri yang maha suci. Kau tidak pernah dapat reda daripada diri yang maha suci. Kau terdampar di tepi lautan yang tidak pernah mengenal diri. Kau dalam kekufuran, kau dalam kemunafikan, kau dalam kefasikan, kau dalam kekafiran, wahai anak cucu Adam, apabila kau tidak pernah mau suci. Rahasia diri adalah di dalam kesucian. Rahasia pandangan yang suci terkubur di alam kesucian. Rahasia ilmu yang suci terbenam di lautan kesucian, bagaikan nur mutiara yang tidak pernah kau jumpa. Kenapa kau tidak pernah melihat
Kenapa kau tidak pernah merasakan sungguh-sungguh mutiara yang paling besar di dalam dadamu itu? Kau kotori dadamu. Kau kotori pikiranmu melalui apa yang kau makan. Sungguh-sungguh apa yang kau makan, yang kau minum itu akan menjadi darah dan daging. Wahai manusia, wahai muslimin muslimat, wahai kaum hawasul hawas, wahai kaum as-sufiyah, mengapa kau tidak pernah merasakan yang sesungguhnya di dalam jiwamu ada mahliga yang paling besar, dilapisi oleh 7 alam pada dirimu? Itulah makanya manusia itu tertutup pandangan batiniah, tertutup pemikiran batiniah, tertutup akal rahasianya, sehingga tiada ilmu di dalam dadanya, tiada ilmu di hatinya, tidak pernah dia memandang dirinya yang suci itu. Itu semua daripada kekotoran-kekotoran, daripada haram yang kau masukkan sedikit demi sedikit, hari demi hari, minggu bergantikan bulan, tahun berganti tahun. Kau tidak pernah makan yang bersih. Kau tidak pernah mau memasukkan ke perutmu itu barang yang suci, barang yang benar, barang yang halal. Wahai manusia yang kufur, kenapa kau tidak pernah merasakannya? Kenapa kau tidak pernah mengingatnya? Yang kau diciptakan daripada nur diri yang maha suci. Belum pernahkah yang datang kepadamu menyampaikan? Belum pernahkah kabar berita bahwasanya dirimu itu adalah sentiasa suci? Sudah datang kepada kau, wahai anak cucu Adam, yang menyampaikan bab kesucian ini. Sudah ada yang menyampaikan kepadamu bab kesucian ini, tapi kau tetap lalai. Hatimu beku, hatimu keras. Tiada terbuka hatimu, tiada terbuka pikiranmu oleh kerana kekotoran-kekotoran sedikit demi sedikit. Sehingga mati hati kamu, mati rasa kamu, mati pemikiran kamu, buta penglihatanmu, tuli pendengaranmu. Bodohlah, tiada boleh kau berbuat sesuatu apapun juga. Hidup bagaikan binatang, hidup bagaikan hewan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Dunia semakin kecil, dunia semakin sempit kau rasakan. Kesehatan kau terus menurun. Pandanganmu semakin berkurang. Pendengaranmu semakin sirna. Tenagamu semakin habis oleh kerana kekotoran-kekotoran yang kau lakukan. Dekat sekali liang lahat itu, kerana kebodohan tidak pernah mau mensucikan diri. Maka tempat kembalimu itu adalah tempat yang paling hina, wahai manusia. Kau kembali kepada tempat yang tidak sebaik-baiknya untuk tempatmu. Kau bukan kembali kepada diri maha suci. Kau tidak diterima oleh diri yang maha suci. Ketahuilah, diri yang maha suci itu suka kepada diri yang sentiasa suci. Apabila dirimu tidak pernah sentiasa suci, maka diri yang maha suci itu tidak pernah suka kepada dirimu. Tiada keredaan, tiada rahman, tiada rahim kepada dirimu. Tiada kudrat iradat diri pada yang maha suci itu kepada dirimu. Untuk itu, wahai diri yang mengaku murid kepadaku, kepada diri yang mengaku belajar ilmu Allah, ilmu diri yang maha suci itu tetap suci. Ilmu Tuhan, ilmu Allah, kerana Allah itu maha suci, sungguh-sungguh Allah itu maha suci, sungguh-sungguh benar-benar Allah maha suci, subhanallah, ilmu Allah itu suci. Kau tidak akan pernah dapat ilmu daripada Allah kalau kau tidak pernah suci.
Tidak pernah berfaedah kepada dirimu yang kitab suci itu sebenarnya suci. Tidak boleh kau baca, tidak boleh kau pegang, tidak boleh kau gunakan kalau diri kau tidak suci. Sesungguhnya kalamullah itu suci. Sesungguhnya kitabullah itu suci. Mengajarkan ilmu yang suci. Membawa kau ke jalan yang suci. Sehingga kau sampai ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Wahai anak cucu Adam. Tahukah bahwasanya Tuhanmu itu maha suci? Tahukah kau Tuhanmu itu maha suci? Maka rezeki daripada Tuhan yang maha suci itu juga suci. Rezeki daripada diri yang maha suci itu juga suci. Kalau kau tak suci, bukan dari yang maha suci rezeki kau. Bukan daripada yang maha suci rezeki yang kau dapatkan itu, tapi dari yang kotor, dari najis, dari setan, dari iblis yang kau dapatkan itu. Kalau kau tidak pernah suci. Yang kau makan itu dari setan, dari iblis, wahai diri yang tidak pernah mau suci. Kau kasih makan anak istrimu itu rezeki daripada yang kotor. Kalau kau tidak pernah mau suci. Besok kau dimasukkan tempat yang kotor. Kalau kau tidak pernah mau suci. Kembalimu juga tempat yang kotor, wahai diri yang kotor. Kau tidak kembali kepada diri yang maha suci. Tidak pernah kau kembali kepada diri maha suci. Kau tidak pernah kenal diri yang maha suci. Karena kau tidak pernah mengenali dirimu yang sebenar-benar dirimu itu sentiasa suci. Maka diri yang maha suci itulah yang akan memperkenalkan dirinya kepada dirimu yang sentiasa suci itu. Diri yang maha suci itulah yang membawa dirimu itu, menyelamatkan dirimu itu kepada diri yang maha suci. Ini yang bermakna Islam. Paham kamu makna Islam? Selamat. Maka diri yang maha suci itulah yang menyelamatkan diri yang Islam itu. Balik kembali kepada diri yang maha suci. Disebut, dipanggil inna lillah ilaihi roji'un. Inilah matlamat sesungguhnya dalam Islam. Kamu saja tidak pernah mau di makam yang kotor. Kau saja tidak pernah mau memakai baju yang kotor. Kau tidak pernah mau tinggal di tempat yang kotor. Maukah kau duduk di tempat yang kotor? Maukah kau berteman dengan yang kotor? Maukah kau bersama-sama dengan yang kotor? Lagi diri yang maha suci itu tidak pernah mau reda kepada diri yang kotor. Diri yang maha suci itu tidak pernah rahman dan rahimnya kepada diri yang kotor. Yang memakan yang haram, yang memakan makanan yang haram, yang memakan makanan bangkai, yang memakan yang bercampur yang haram dengan yang halal. Tidak pernah suka diri yang maha suci itu kepada dirimu. Yang dikatakan halal itu tidak ada sebesar zarah pun yang haram. Sungguh-sungguh yang halal sebenar-benar halal itu tiada sebesar zarah pun, tiada sebesar debu pun yang haram di situ. Paham ini maksudnya? Yang dikatakan haram itu tiada sebesar zarah pun yang halal di situ. Maka dipanggil haram. Tahukah kau apa itu halal? Mengertikah kau apa yang dimaksud halal itu? Tiada sebesar zarah pun yang haram di situ. Daging itu ada haramnya. Daging yang kau makan itu ada darahnya. Darah itu haram. Daging itu halal. Karena kau makan daging, kau termakan yang haram. Jadi kau tidak murni memakan yang halal. Paham? Kau tidak pernah suci karena diri kau itu dibentuk oleh makanan yang haram, yang kotor. Darah kau itu tercipta, darah kau itu ada dari makanan yang itulah yang meliputi dagingmu, itulah yang meliputi jasadmu. Maka darah yang haram itu diliputi oleh iblis, diliputi oleh setan. Darah yang haram di dalam diri kamu itu, di dalam jasmani kamu itu, diliputi setan. Disitulah masuk ajaran-ajaran iblis itu kepada dirimu. Yang membusukkan hatimu, yang menyebabkan kanser, yang menyebabkan diabetes, yang menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi di dalam dirimu itu.
Sehingga virus, sehingga penyakit itulah yang membunuh dirimu. Kau mati tidak karena Allah. Kau mati karena penyakitmu. Kau mati karena penyakitmu. Kau dibunuh penyakitmu. Kau tidak selamat. Apabila kau tidak selamat, kau bukan Islam. Apabila kau bukan Islam, maka kafirlah kau. Kau tidak selamat, maka kau akan dimatikan oleh malaikat. Apabila dimatikan itu bermakna kau dibunuh oleh malaikat. Dibunuh itu maksudnya kau tidak selamat, wahai manusia. Kau bukan dibunuh dengan pedang dan pisau. Kau dibunuh, dicabut oleh malaikat. Itu bermakna kau dibunuh. Bermakna dibunuh itu kau tidak selamat. Tidak selamat itu tidak Islam. Tidak Islam itu kau kafir. Maka neraka Jahannamlah tempatmu esok. Di sini kau sudah paham kemana tempatmu esok. Kemana tempat kau kembali? Ke neraka Jahannam apabila kau bukan Islam. Bukan Islam itu bukan yang selamat. Sebab salimna bihaqqi Muhammad ya salam. Islam itu bermakna salam. Islam itu bermakna selamat. Apabila kau tidak selamat, maka kau bukan Islam. Apabila kau bukan Islam, maka kau kafir. Tidak layak kau solat, wahai manusia. Tidak layak kau berpuasa, wahai manusia. Kalau kau bukan Islam, tidak tegak Islam pada dirimu. Tidak tegak syahadat pada dirimu. Tidak nyata syahadat pada dirimu. Bagaimana kau mau mengerjakan sembahyang yang Islam saja kau bukan? Bolehkah kau solat apabila kau belum Islam? Bolehkah kau Islam apabila tidak tegak syahadatmu? Tidak nyata syahadatmu? Tidak sempurna syahadatmu? Islamkah kau, wahai manusia? Islamkah kau, wahai anak cucu Adam, apabila syahadatmu tidak tegak, syahadatmu tidak benar, syahadatmu tidak nyata, tidak wujud syahadatmu pada dirimu, wahai anak cucu Adam? Bolehkah kau mengaku Islam? Siapa kau sebenarnya? Siapa kau manusia yang tidak bersyahadat? Siapa kau manusia yang tidak syahadatmu tidak tegak? Siapa kau, wahai manusia yang tidak nyata syahadatmu? Tidak nyata Islam pada dirimu? Kau mengaku solat yang syahadatmu tidak benar, tidak nyata, tidak tegak, tidak sempurna syahadatmu. Siapa kau sebenarnya, wahai manusia? Kau manusia hewan. Kau manusia binatang. Kau manusia iblis. Karena kau tidak selamat. Hanya karena makananmu saja. Hanya karena kau salah makan saja. Kejahilan, kebodohan dirimu membinasakan jasad, membinasakan nuranimu, membinasakan rohanimu. Tiadalah Rabbanimu. Maka gugur kau sebagai Islam. Islam hanya panggilan saja pada dirimu. Islam hanya kau bangga-banggakan saja. Sesungguhnya kau bukan Islam apabila syahadatmu tidak tegak, tidak nyata.